Dengan topik nasihat kepada pendidik di seluruh negeri Johor bersama-sama dengan KJ di talian Johor FM Permata Selatan ialah Tuan Haji Azman bin Adnan, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam KJ. Apa khabar? Ya, khabar baik. Lama tak jumpa cikgu. Tapi ada satu perkara lah saya nak kongsi. Saya suka sangat dengan karikatur yang dibuat oleh jabatan oleh karikatur, saya rasa Jabatan Pendidikan lah, tentang pesanan-pesanan yang Tuan Haji Azman ada bekalkan kepada warga pendidik dan warga sekolah. Tapi hari ini ataupun tengah hari ini kita nak dengar pesanan secara langsung pula. Silakan. Okey. Tak ada masalah. Untuk makluman semua, kita pun sudah maklum ikuran daripada Perintah Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan sehinggalah 31 Mac, maka semua institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia ditutup. Dan kita ada 1,187 buah sekolah kerajaan dan kita ada 1,544 buah institusi pendidikan swasta. Ini melibatkan tadika swasta, sekolah antarabangsa, pusat perkembangan yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan lah di negeri Johor. Semuanya ditutup. Dan penutupan ini juga sebenarnya melibatkan 50,000 orang guru, 9,000 orang kaki tangan sokongan dan 596,620 orang murid di sekolah kerajaan. Dan ditambah lagi dengan 92,039 orang murid di institusi pendidikan swasta. Dan untuk itu kami di Jabatan Pendidikan Negeri Johor kita akurlah dengan arahan kerajaan kerana melalui kawalan pergerakan inilah sebenarnya kita dapat membantu kerajaan untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ni. Jadi semua arahan daripada kerajaan, KPM, KKM telah pun kita kuasakan sebenarnya kepada seluruh warga pendidikan kita di negeri Johor. Jadi saya mengharapkan kepada semua yang terlibat ini akan dapat mematuhi semua perintah kerajaan berkenaan. So ingatlah pesanan Perdana Menteri kita, stay at home, duduk diam-diam di rumah, protect yourself and your family. Itu dia ketegasan dapat didengari menerusi stay at home. Baik, kita nak tahu juga tentang aktiviti yang sesuai lah pada pandangan Tuan Haji sendiri terhadap anak-anak kita ni supaya mereka tidak terlalu leka lah menghadap telefon bimbit ke apa saranan yang diberikan. Okey, sepanjang tempoh 2 minggu ini memang semua murid mesti berada dalam rumah. Janganlah keluar ke mana-mana, waimah ke padang permainan ke atau ke tempat-tempat lain. Banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan dalam rumah selain daripada menghadap telefon dan sebagainya lah. Menghadap telefon ni pun bagi saya bagus kerana daripada menggunakan telefon itulah kita dapat berbagai maklumat. Cuma apa yang penting ialah kita mesti menggunakan dengan cara yang betul. Jadi ada beberapa aktiviti indoor yang saya sarankan kepada anak-anak kita. Yang pertama sekali, murid-murid boleh menggunakan masa yang ada untuk mengulang kaji pelajaran, termasuklah membuat homework yang diberikan oleh guru dan juga membuat latihan kendiri. Dan selain daripada mengulang kaji secara konvensional ni, menggunakan buku teks, buku rujukan dan nota guru, JPN Johor sebenarnya telah pun ada alternatif kepada pembelajaran, iaitu pembelajaran berbentuk digital yang telah pun kita laksanakan secara online. Ini sebenarnya adalah merupakan salah satu pendekatan pembelajaran abad 21 yang kita laksanakan supaya murid boleh belajar di mana-mana. Khususnya dalam tempoh larangan pergerakan inilah. Dan pendekatan ni yang boleh kita gunakan bagi memastikan anak-anak kita tidak mengalami defisit pembelajaran lah semasa sekolah ditutup. Jadi anak-anak kita ini boleh belajar menggunakan pelbagai medium, termasuklah pelantar Google Classroom, aplikasi media sosial, WhatsApp, Telegram, YouTube yang interaktif sifatnya. Malah yang berminat menonton TV boleh gunakan saluran Tutor TV Astro yang menyediakan juga corak pembelajaran yang sama. Ini adalah corak pembelajaran yang lebih menyeronokkan kerana interaktif dan banyak elemen yang berkaitan dengan audio, grafik dan video. Untuk makluman KJ juga melalui Google Classroom ni, kita sebenarnya ada 273 kelas melibatkan semua subjek bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Malah yang lebih menarik, dalam tempoh percutian ini juga, JPN telah mewujudkan sukarelawan digital yang akan mengajar murid-murid secara langsung dalam Google Classroom. Jadi walaupun secara online tetapi gurunya tetap ada.
Yang kedua yang saya cadangkan ialah anak-anak murid kita ini boleh melaksanakanlah aktiviti-aktiviti berbentuk kekeluargaan seperti membantu ibu bapa mengemas rumah, membersihkan rumah, menonton televisyen, membaca Al-Quran, solat berjemaah dan lain-lainlah aktiviti yang memberi manfaat. Itu dia aktiviti yang boleh dijadikan teras utamalah kepada anak-anak kita dan juga para ibu bapa. Baik, kepada murid-murid pula, bagaimana nak mengatasi suasana kalau kebiasaan anak-anak kita ni keluar peluh? Dia main kat padang dan sebagainya. Tapi kali ni apa aktiviti yang sesuai untuk mereka yang kurang aktiviti luar ni supaya keluar peluh sikit lah. Tak adalah duduk diam, lepas tu masuk makanan je kerjanya. Macam mana tu Tuan Haji? Okey, nasihat saya kepada semua murid, bukan kurangkan aktiviti luar, tetapi batalkan atau tangguhkan semua aktiviti luar. Ini termasuklah aktiviti kegemaran seperti bermain bola sepak ke, makan di KFC, McD dan sebagainya lah. Duduklah kat rumah, buatlah aktiviti-aktiviti indoor yang dalam kawasan rumah kita. Selain daripada mengulang kaji pelajaran, buatlah aktiviti lain termasuklah riadah di rumah. Dalam rumah pun sebenarnya kita boleh buat riadah, menonton televisyen dan lain-lain. Apa yang penting bagi kita ialah kita perlu protect diri kita dan menjarakkan kita dengan orang lain sehinggalah arahan resmi oleh kerajaan itu dikeluarkan. Dan yang lebih penting bagi saya ialah peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita itu dapat mematuhi semua peraturan. Dan untuk itu saya menyarankan kepada ibu bapa, pertama sekali pastikanlah anak-anak kita berada di rumah. Okey. Yang kedua, kita selialah anak-anak kita untuk melakukan pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan ibu bapa itu sendiri. Yang ketiga, kita boleh galakkan anak-anak kita membaca. Banyak sebenarnya sumber pembacaan digital yang disediakan sepanjang tempoh larangan ini, seperti yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Yang keempat, menjalankan pelbagai aktiviti kekeluargaan seperti solat berjemaah dan lain-lain lah. Dan akhir sekali, kita nak pastikan supaya anak-anak kita ini sentiasa menjaga kebersihan diri lah. Termasuk sentiasa membersihkan tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer dan juga memakai mask mengikut keperluan aktiviti sama ada di dalam atau di luar rumah tetapi dalam kawasan rumah. Saya sangat yakinlah dengan kebersamaan kebersamaan ibu bapa di rumah, perkara-perkara ini atau aktiviti ini dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, untuk hari pertama sekiranya sekolah dibuka kembali, apa yang perlu mereka lakukan? InsyaAllah, semua sekolah telah pun bersedia untuk dibuka. Sekiranya dibuka pada 1 April dan kita tunggulah nanti arahan resmi daripada kerajaan yang berkaitan dengannya. Bagaimanapun apabila dibuka nanti, ada beberapa perkara yang telah pun kita persiapkan. Iaitu yang pertama sekali, sekolah akan melakukan langkah pencegahan kesihatan kepada semua murid. Termasuklah menyukat suhu menggunakan termometer dan menggalakkan anak-anak kita memakai mask. Ini yang pertama. Yang kedua, kita masih lagi menangguhkanlah aktiviti MES, termasuklah aktiviti sukan, kokurikulum dan perimpunan. Sehinggalah dapat arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk diadakan semula. Dan yang ketiga, kita dah minta supaya semua sekolah dapat menyediakan hand sanitizer lah. Disediakan di kelas-kelas. Ini sebenarnya adalah inisiatif oleh sekolah dan PIBG. Dan sebelum perintah larangan kawalan pergerakan dikawasakan pun memang hand sanitizer ini telah pun disediakan kepada anak-anak kita. Dan yang akhir sekali, yang keempat, kita juga akan melaksanakan pembersihan sekolah. Dan ini akan dilakukan oleh pekerja-pekerja pembersihan kita lah sebelum sekolah dibuka nanti insyaAllah. Baiklah Tuan Haji, harapan itu yang terakhir lah. Harapan saya dan mungkin juga harapan semua dalam kalangan kita. Yang pertama sekali, isu COVID-19 akan selesai. Apabila selesai, kita mengharapkan anak-anak kita akan dapat bersekolah semula dengan segera dan dapat belajar dengan selamat. Yang kedua, semua warga pendidikan saya harapkan supaya dapat mainkan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan kita mengekang COVID-19 ini mengikut kapasiti fungsi masing-masing. Yang ketiga, ibu bapa penjaga melalui PIBG, PIBKS, saya mengharapkan supaya tuan-tuan dapat meneruskan usaha lah untuk membantu menyediakan persekitaran sekolah yang selamat kepada anak-anak kita. Dan saya amat menghargai
segala usaha PIBG di seluruh sekolah negeri Johor pada masa lalu dan masa akan datang. Dan akhirnya, marilah kita ucapkan terima kasih khususnya kepada barisan hadapan kita, doktor, staf Kementerian Kesihatan, PDRM, Tentera Malaysia, yang sejak bermulanya isu COVID-19 ini telah banyak membantu, termasuk membantu anak-anak kita di sekolah dan warga pendidikan kita. Terima kasih kepada semua. Kami amat berbangga dan menghargai usaha-usaha kumpulan barisan hadapan ini. Jadi akhirnya, stay at home, protect yourself and your family. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji kerana meluangkan masa untuk memberikan kata-kata perangsang kepada seluruh warga pendidik dan juga anak murid di seluruh negeri Johor ini tentang peri pentingnya mereka patuh dengan apa yang telah pun berjalan ketika ini. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Terima kasih sama.